warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nobel Abu Bakar, A1857731 akan membentangkan berkenaan dengan Imam Al-Ghazali. Namun sebelum pergi kepada Imam Al-Ghazali, kita tengok dulu apakah pegangan ataupun aliran yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali. Baik, Imam Al-Ghazali ini dia punya aliran dia, pegangan dia adalah mengikut aliran Asy'ariyah. Jadi bahagian saya akan membentangkan apakah itu Asy'ariyah di peringkat awal. Baik, Asy'ariyah ni, aliran Asy'ariyah ni pengasas dia adalah Ali bin Ismail, atau nama dia digelar sebagai Abu Al-Hasan. Dia dilahirkan pada tahun 260 Hijrah. Beliau ni adalah keturunan ke-9 daripada sahabat Nabi, iaitu Abu Musa Al-Asy'ari, keturunan ke-9. Beliau tinggal pada umur 10 tahun, beliau tinggal dengan Al-Jubai. Al-Jubai ini merupakan seorang ketua tokoh kepada aliran Mu'tazilah. Jadi beliau ni secara tak langsung apabila telah dijaga ketika umur 10 tahun, beliau secara tak langsung telah menjadi pengikut kepada Mu'tazilah ni. Jadi Abu Hasan ni beliau ni merupakan seorang tokoh ulama kalam. Namun walaupun beliau menjadi pengikut mazhab Mu'tazilah, beliau tak pernah pun menulis tentang Mu'tazilah. Sehingga Al-Jubai ni dia mengatakan bahawa Abu Al-Hasan ni akan menjadi pengganti dia. Pengganti kepada ketua kepada Mu'tazilah nanti, sekiranya Al-Jubai ini tak ada. Baik, jadi selepas 30 tahun menganuti Mu'tazilah, beliau meninggalkan Mu'tazilah dan meninggal pada 324 Hijrah. Baik, jadi kenapa Abu Hasan ni dia tinggalkan Mu'tazilah? Pertama, dia mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah suruh dia kekal istiqamah pada hadis. Kemudian dia mimpi lagi Rasulullah berusaha supaya dia kekal pada hadis dan jangan meninggalkan ilmu kalam. Jadi dari mimpi tu dia meninggalkan Mu'tazilah dengan menyertai Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Banyak pemikiran dia yang berlawanan dengan Mu'tazilah. Okey. Baik, guru-guru Abu Hasan ni antaranya Zakaria bin Yahya, Abi Khalifah Jumhi, Sahal bin Nuh, Muhammad bin Yaqub, Abdul Rahman bin Khalaf dan Al-Jubai. Baik, sekian itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, baik, nama saya Muhammad Hazim bin Hashim, nombor matrik A1900242, dan insya-Allah kita akan teruskan dengan perbincangan kita berkenaan dengan Imam Al-Ghazali. Okay, baik, kita fokuskan dengan utamanya iaitu berkenaan dengan berapa orang ulama-ulama Asy'ariyah ini. Okay, kita mempunyai 14 orang ulama Asy'ariyah. Sebelum kita tahu berapa nama-nama dia, kita akan teliti balik dengan apa itu sebenarnya Asy'ariyah. Okay, Asy'ariyah ini merupakan mazhab ilmu kalam yang terdiri daripada para pengikutnya, iaitu daripada Abu Hasan Asy'ari. Okey, sejarah mazhab ini tidak begitu mendapat perhatian lah sebenarnya. Sepanjang 2 dekad terakhir daripada hidupnya, Asy'ari ni dikata dia berjaya menarik ramai orang, ramai pengikut dia sendiri, dan dengan itu mazhab ini diasaskan oleh mazhab tersebut lah. Okey, baik, kita teruskan dengan nama-nama ulama Asy'ariyah. Okey, yang pertama Al-Baqillani, kedua Ibnu Furat, yang ketiga Al-Isfaraini, Al-Baghdadi, As-Samnani, Al-Kushairi, Al-Juwani, Al-Ghazali, Ibnu Tumat, Asy-Syahrastani, Fakhruddin Ar-Razi, Al-Jurjani, Al-Sanusi. Seterusnya pemikiran dia menurut As-Subki, Abu Hasan Asy'ari tidak menciptakan pendapat ataupun kata-kata lain akidahnya, tetapi beliau sebagai mukallid mazhab Al-Salaf yang berpegang teguh dengan menggunakan metodologi dan mengemukakan dalil dan hujahnya. Asy'ari memang terbukti menolak pendapat Mu'tazilah secara menyeluruh. Jadi pendapat Mu'tazilah umumnya tidak ditemui dalam pemikirannya. Seterusnya, semasa proses pengembangan pemikiran dan akidah itu berlaku, beliau telah digelarkan sebagai Al-Jabariyah, Al-Murji'ah dan Al-Sifatiyah, iaitu dan lain-lain lah. Ini adalah kerana dia mempunyai pendapat tertentu yang sama dengan pendapat yang lain yang dipegang dan diyakini oleh mazhab-mazhab tersebut. Okay, baik, itu sahaja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Saya Muhammad Syukri bin Kamarudin A189818. Saya akan membentangkan berkenaan dengan biografi tokoh pilihan iaitu Imam Ghazali. Nama sebenar Imam Ghazali ialah Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi. Beliau lebih dikenali dengan panggilan Al-Ghazali iaitu nisbah kepada kampung tempat kelahirannya iaitu Ghazalah yang terletak di pinggir bandar Tusi di dalam wilayah Khurasan Parsi iaitu Iran. Panggilan tersebut dinisbahkan kepada bapanya seorang tukang tenun kain bulu yang dalam bahasa Arab ini dikatakan Al-Ghazali. Gelaran Imam Al-Ghazali juga digelar Abu Hamid yang bererti bapa kepada Hamid iaitu dinisbahkan kepada anaknya. Pada 1095 Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan mengembara dari satu ke tempat lain kerana kehidupannya tergoncang oleh krisis kepercayaan dan keraguan. Pada mulanya, beliau pergi ke Damsyik, lalu ke Hebron dan Baitul Maqdis, kemudian ke Mekah dan Madinah. Beliau menjalani kehidupan zuhud, asketisme dengan menggembara selama 10 tahun. Setelah itu, beliau kembali ke Nisbur pada 1106 untuk mengajar di Madrasah Maimunah Nizamiyah. Al-Ghazali dipandang paling berjasa dalam mendamaikan tasawuf dan syariat, sehingga tasawuf dapat diterima oleh sebahagian besar umat Islam. Beliau juga berjasa mengembangkan dan menyebarkan aliran Asy'ariyah yang dianut oleh majoriti ahli sunnah wal jamaah. Pada tahun 469 Al-Hijrah, Al-Ghazali telah melanjutkan pelajarannya ke Jurjan, berguru dengan Abu Nasr Al-Ismaili. Di sana beliau telah berkahwin. Kemudian beliau pulang ke Tusi selama 3 tahun. Dalam masa ini beliau belajar tasawuf daripada Yusuf An-Nasa'i, seorang sufi terkenal. Pada tahun 471 Hijrah, Al-Ghazali berangkat menuju ke Sekolah Tinggi Nizamiyah di Nis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mishatta binti Abu Bakar. Tajuk Imam Al-Ghazali. Murid-murid Imam Al-Ghazali yang pertama Abu Tahir Ibrahim Ibn Mutahhir Al-Shibah Al-Jurjani. Yang kedua Abu Fath Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Burhan. Yang ketiga Abu Talib Abdul Karim bin Ali bin Abi Talib Al-Razi. Yang keempat Abu Hasan Al-Jamal Al-Islam Ali bin Musalim bin Muhammad As-Salami. Yang kelima Abu Mansur Said bin Muhammad Umar. Dan yang keenam Abu Al-Hasan Sa'ad Al-Khair bin Muhammad bin Sah Al-Ashari Al-Maqribi Al-Andalusi. Yang ketujuh Abu Said Muhammad bin Yahya bin Mansur Al-Nasabur. Dan yang ke-8 Abu Abdullah Al-Husain bin Hash bin Muhammad. Beliau belajar fiqh daripada Imam Al-Ghazali. Karya dan penulisan Imam Al-Ghazali: Ihya Ulum Ad-Din. Yang kedua Bidayah Al-Hidayah. Yang ketiga Mizan Al-A'mal. Yang keempat Minhaj Al-Abidin. Yang kelima Al-Mustasfa min Usul Al-Fiqh. Dan yang terakhir Al-Iqtisad fi Al-Iqtiqad. Pujian ulama terhadap Imam Al-Ghazali, antaranya Al-Yafi' berkata, kalau wujud Nabi selepas Nabi Muhammad, pasti orang itu ialah Al-Ghazali. Dan Imam Nawawi berkata, hampir-hampir kitab Ihya mengambil tempat Al-Quran. Buya Hamka pula berkata, dan yang lebih penting lagi, sebagai seorang ahli fikir yang bebas dan besar, beliau membebaskan fikirannya dari pengaruh penaksir-penaksir yang terdahulu daripadanya. Dan yang terakhir, Al-Subki berkata, tidak tahu ada orang selepas Al-Ghazali yang sama sepertinya, terutama dari segi kadar memiliki ilmu. Pasti tidak ada orang yang akan datang sepertinya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Mardiah binti Abu Bakar. Imam Al-Ghazali, sumbangan beliau terhadap dunia Islam. Antara sumbangan Imam Al-Ghazali ialah membetulkan fahaman masyarakat Islam daripada fahaman falsafah Yunani. Imam Al-Ghazali telah memberikan sumbangan yang penting dalam membetulkan fahaman masyarakat Islam daripada fahaman falsafah Yunani. Hal ini kerana pada zaman tersebut lahir ramai golongan yang beranggapan ilmu falsafah sama taraf atau lebih tinggi daripada wahyu Allah. Hal ini
menyebabkan Imam Al-Ghazali membetulkan fahaman pada para falsafah Yunani seperti Socrates, Aristotle dan Plato, di mana falsafah yang menggunakan akal logik rendah tarafnya berbanding ajaran Islam yang menekankan ilmu duniawi dan akhirat yang berteraskan ketuhanan. Hujah-hujah beliau tidak dapat dipatahkan kerana beliau telah menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai bahan utama bukti semasa berhujah dengan pihak lawannya. Kesannya, masyarakat Islam sedar bahawa ajaran Islam yang berteraskan Al-Quran sangat tinggi kedudukannya berbanding falsafah-falsafah yang lahir daripada akal fikiran manusia. Sumbangan Imam Al-Ghazali menghasilkan pelbagai karya. Imam Al-Ghazali merupakan seorang ilmuwan yang sangat bijak. Beliau telah membuat banyak kajian tentang falsafah-falsafah barat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ini menyebabkan beliau menghasilkan sebuah karya yang bertajuk Ihya Ulumuddin yang membincangkan kedudukan falsafah di mana Al-Quran diletakkan di tempat teratas berbanding falsafah-falsafah tersebut. Kajian yang dilakukan oleh beliau membuatkan masyarakat Islam sedar bahawa ajaran daripada Tuhan sangat penting dan perlu menghormatinya. Kesannya, Imam Al-Ghazali telah menghasilkan pelbagai karya sehingga mencecah angka 300 lebih karya supaya masyarakat Islam membaca dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Ini dapat menangkis fahaman falsafah Yunani daripada masyarakat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamalah Nur binti Ismail, nombor matriks A189953. Saya akan membentangkan isu-isu yang berbangkit sekitar pemikiran mereka dalam tajuk Imam Al-Ghazali. 4 sebab Ibn Taymiyah memberi kritikan kepada Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Pertama, pemikiran Imam Al-Ghazali jelas menunjukkan warisan falsafah Yunani, antaranya yang melibatkan ketauhidan Allah, kenabian dan hari akhirat. Dan dalam kitab Muwafakat, beliau menyatakan Abu Bakar bin Al-Arabi yang merupakan sahabat dan pelajarnya bahawa Imam Al-Ghazali mendalami ilmu falsafah dan ada keinginan mahu menolak pemikiran tersebut tetapi sukar. Sebab yang kedua, dalam penulisan Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menggunakan analisis logik yang dibuat berdasarkan penyataan umum dan khusus dengan tujuan mendapatkan kesimpulan. Hal ini tidak bertepatan dengan semangat Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab yang ketiga, kitab ini mempunyai banyak konsep dan ajaran ahli-ahli turuk sufiyah dan memiliki pelbagai pertanyaan mengenai pendapat jurnal pengajian umum kasyaf ke dalam kebenaran ilahi. Dan sebab yang terakhir, kitab ini mengandungi banyak hadis yang diragui kesahihannya. Bahagian pandangan ulama' Ibnu Al-Jauzi mengkritik Imam Al-Ghazali menggunakan hadis-hadis yang tidak sahih dan lemah, dan beliau memberikan hujah bahawa Imam Al-Ghazali bukanlah seorang ahli hadis. Tajuddin Subki dalam Tabaqat Syafi'iyah mengambil semua hadis disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin dan tidak ada satu pun yang boleh dijumpai dari mana-mana sumber, dan Hafiz Zainuddin Al-Iraqi membahagikan hadis-hadis dalam kitab tersebut mengikut ketentuan yang diterima dan diperiksa sama ada sahih atau tidak sahih bagi setiap hadis. Ibn Rushdi telah menolak segala perbahasan Imam Al-Ghazali dan menjawab segala penulisan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Tahafut Al-Falasifah, dan beliau juga menuduh Imam Al-Ghazali tidak tetap dalam pemikirannya, di mana sebagai contoh Imam Al-Ghazali ini memberi sokongan kepada teori emanasi, yakni salah satu tema utama ahli falsafah dalam menjelaskan proses penciptaan alam. Kesimpulannya, walaupun Imam Al-Ghazali menerima pelbagai kritikan, namun pengikutnya dan orang yang menghormatinya terlalu ramai yang sehingga mengatasi bilangan para pengkritik, dan ajarannya tersebar luas dan dibaca kitabnya oleh pelbagai golongan umat Islam.